dah ni, cuma dia sapa itu sapa rumah Abu Ayyub. Wa nazala ala Abi Ayyub Al-Ansari. Habis itu start daripada wabana Masjidahul Syarif. Ambil Allah. Kita Nurul Yakin tu, bawah tafsir tu ada Nurul Yakin. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وبعد. قال رضي الله تعالى عنه نفعنا اللهم بعلومه وعلومكم وعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. ونزل على أبي أيوب الأنصاري. Dan turunlah oleh baginda Nabi SAW, ataupun kita kata singgahlah oleh Nabi kita SAW di rumahnya ataupun di kediamannya Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Baik. Jadi kita tahu dah bahawasanya turunnya Nabi turun ataupun Nabi berhenti di mana untanya berhenti. Apabila jemaah daripada Ansar, orang-orang Ansar berebut untuk melayan ataupun untuk mengundang baginda Nabi SAW ke kampung masing-masing, maka Nabi SAW bersabda, da'ha fa innaha ma'murah. Biarkan unta ini, lepaskan tali kekang ataupun tali kemudi unta ini, kerana sesungguhnya unta ini diperintah oleh Allah Ta'ala. Maka turunlah unta yang mulia itu, unta baginda SAW, ataupun berhenti di depan rumah Abu Ayyub. Secara tepatnya ialah di tapak Masjid Nabawi yang asal sekarang. Situlah tepatnya. Tepat berunta tu berhenti. Mana tempat yang sangat mulia lah, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah tempat. Dan apabila turun di situ, Nabi kita SAW bersabda, ha hunal manzilu insya-Allah. Ha hunal manzilu insya-Allah. Di sinilah tempat tinggal ataupun tempat turun kami. Manzil mana tempat turun. Dalam bahasa Arab nazala dengan makna al-hululu bil makan. Ada dua makna. Makna nazala dalam bahasa Arab dengan makna al-inhitat min ulu ila suful, dan juga nazala dengan makna al-hululu bil makan. Jadi ulama bersalahanlah yang mana makna asal dia. Yang mana makna asal bagi kalimah nuzul ni. Man al-hulul bil makan adapun al-inhitat min ulu ila suful. Turun daripada atas ke bawah ataupun menempati satu tempat. Jadi bila sebut manzil, mana Nabi menempati. Maka Nabi SAW bersabda, ha hunal manzilu insya-Allah. Di sinilah tempat persinggahan ataupun tempat tinggal kami, tempat diam kami, insya-Allah. Jadi insya-Allah tu bukan ta'liq lah, tabrik ataupun tahqiq daripada dengan Nabi SAW menyebut apa dia ni, menyebut di atas jalan, mengambil berkat dengan lafaz yang mulia, lafaz nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ha hunal manzilu insya-Allah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan
wa anta khairul munzilin. Itu dalam kitab Sirah Ibn Hisham disebut Nabi baca lagi ayat tu ketika turun. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jadi ada setengah daripada keluarga kami bermusafir pergi ke Eropah. Keluarga kami ni keluarga saya lah. Bila musafir pergi ke Eropah ni, almarhum Tuan Guru Datuk Haji Hasbullah bin Maji Ma'asan, Mufti Kelantan, dia ajar kepada ahli keluarga kami tu, bacalah insya-Allah ayat ni, doa ni, Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Pergilah mana-mana pun, negeri pun, bacalah ni. Rabbi anzilni. Ya, kita baca kerana sunnah Nabi SAW. Cuma kata Datuk Mufti Haji Hasbullah ada khasiat dia. Khasiatnya insya-Allah tak lapar dah tu. Tak lapar tu maknanya tak meraba-raba lah. Pergi mana pun akan ada orang yang melayan kita, akan ada orang yang jamu kita insya-Allah. Jadi itulah yang berlaku pada Nabi kita SAW. Dan kata ahli keluarga saya itu memang mujarab. Memang mujarab sungguh. Sepanjang perjalanan tu bawa sekeluarga nak pergi ke UK. Maka ada semua tempat ada orang yang melayan. Ada orang yang membantu sehinggalah duduk menetap molek di negeri orang. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa nazala ala Abi Ayyub. Jadi apabila turun tu, maka Abu Ayyub telah mengambil semua barang-barang di atas unta tu, diambil oleh Abu Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansari diambil barang-barang dan dia letakkan dia dalam rumah dia. Boleh dia lah, sebab rumah dia paling dekat sekali. Dengan tempat unta tu turun tu, rumah dia diambil. Dan As'ad ibn Zurarah, penghulu Bani Khazraj pada ketika itu, As'ad ibn Zurarah telah mengambil unta tu. Barang-barang atas unta dapat kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Unta tu diambil oleh As'ad ibn Zurarah. Jadi semua orang berebut khidmat. Kita boleh bayangkan betapa sukanya orang Ansar dengan ketibaan Nabi SAW. Semua pakat khidmat, semua pakat meraihkan Nabi SAW. Sebab itulah kalau tak heran kalau kita kata cinta kepada orang Ansar itu sebahagian daripada iman. Jadi katanya guru kita Syekh Mustafa Abu Sulaiman An-Nadwi hafizahullahu taala, cinta kepada Ansar itu pada hakikatnya nusratuddin. Kerana mereka itulah menegakkan agama, maka kita cinta, kita sayang kepada orang-orang yang menyebabkan agama ini timbul, agama ini naik. Jadi kerana itulah kita juga, kalau kita nak mendapat habuan daripada doa Nabi SAW kepada orang Ansar, kita juga mestilah berusaha untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk nusrah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan masuk dari doa Nabi, Allahumma arhamil ansar, warham abna al-ansar, warham abna'il ansar. Ya Allah, berilah rahmat kepada orang Ansar, berilah rahmat kepada anak-anak orang Ansar, dan berilah rahmat kepada anak cucu kepada orang Ansar. Mana rahmat yang berterusan kepada orang Ansar. Wa bana masjidahu syarifah, dan telah membinalah oleh baginda Nabi SAW akan masjidnya yang mulia. Ya, bina di sini, bina hakiki pun ya, dan juga bina secara majazi pun ya. Sebab apa? Sebab Nabi tolong-menolong dengan para sahabat untuk membina masjid di rumah, di tempat tapaknya unta tu turun. Dengan tapaknya dibeli oleh Nabi kita SAW. Jadi kita tahu Nabi kita datang ke Madinah dengan bekal ataupun dengan hartanya dengan dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Bakar sedikit bawa semua harta dia daripada Mekah tu, dia tinggalkan, tak ada harta kepada keluarga dia. Dia bersiap sedia. Ni kata guru kita Syekh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala, dia kata memang contoh sahabat yang paling baik itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang paling baik, dia sudah bersiap sedia harta dia, duit dia, semuanya dia rela korbankan rumah dia, keluarga dia untuk Nabi SAW. Nabi tak beritahu pun. Cuma dia fikir dah, kalau pergi tempat orang mungkin Nabi nak buat rumah, pergi tempat orang mesti Nabi nak beli tanah, pergi tempat orang dia dah kenal dah Nabi begini. Nabi tak beritahu pun, tapi dia bawa semua harta dia, semuanya untuk Nabi SAW. Sebab itulah orang yang faham, inna akhakal haqqa
man kana ma'ak wa man yadurra nafsahu liyanfa'ak. Orang yang saudara kamu yang sebenar-benarnya ialah orang yang mana sentiasa bersama dengan kamu. Mana sentiasa bersama dengan kamu ketika susah, bersama dengan kamu ketika senang. Wa man yadurra nafsahu liyanfa'ak. Orang yang rela menyusahkan diri dia, memberi mudarat kepada diri dia untuk memberi manfaat. Jadi Nabi terlibat sendiri. Kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam peristiwa ni, baginda Nabi SAW bukan seperti orang-orang yang pembesar-pembesar zaman sekarang mari buat masjid ni potong ribbon betul balik. buat gaul apa dia? Potong ribbon, gunting, lepas tu buat gaul siku sekali, pasir, lepas tu balik makan nasi. Tak bukan begitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri terlibat buat kerja. Nabi sendiri mengangkat batu bersama dengan para sahabat. Sehingga kan apa dia penuh tanah Muhajirin dan Ansar bersama dengan Nabi. Dan orang Ansar mereka bersyair bila melihat Nabi bersungguh-sungguh membuat kerja Masjid Nabi Syarif. Orang Ansar telah berkata, nahnu apa dia ni, la in qa'adna wan nabiyyu ya'mal lakana minna al-'amalul mudallal. La in qa'adna wan nabiyyu ya'mal lakana minna al-'amalul mudallal. Kalaulah kita duduk, Nabi sedang buat kerja, manakala kita ni letih buat kerja, contohnya tengah buat kerja ni ramai-ramai ni, kalau kita letih duduk, Nabi sedang buat kerja, kita ni memang buat benda sesat. Mana tak patut sangatlah. Lakana minal amalul mudallal. Dia kata, kalau Nabi buat kerja, kita lihat letih ni, Allah letihnya buat kerja. Kita royong ni. Nabi tengah buat kerja, mana boleh dia kata. Lah, tu syair yang didendangkan oleh orang Ansar pada peristiwa. Tak ada share screen, saya nak kena tengok skrin ni. Saya kena tengok skrin ni. Tak ada lah. Lakana minal amalul mudallal. Kalau nak buka pun tak apa. Kalau nak tak apalah, kalau tak saya tengok yang bertaib ni. Ada nuskah yang bertaib. Cuba tengoklah. Nak buka tu sebab nak tengok juga muka Ustaz Jaya dia. Tak apalah buka. Tengok muka kena mohon lah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Qala, mana saat ni? Qala Bana Masjidul Syarif. Qala wa syuri'a al-adhan. Jadi apabila selesai masjid tu sangat pada peringkat awal dibina tu menghadap kepada bait Masjidil Aqsa lah. Pada peringkat awalnya kiblatnya ke arah Masjidil Aqsa. Pada peringkat awalnya. Dan bahagian depannya berbumbung, bahagian belakangnya tidak berbumbung. Dan bahagian belakang tu ditaburkan dengan batu hasbak. Mana batu yang agak-agak lawa jugalah batu tu. Untuk sebagai tempat semayam. Bukan dengan sangat-sangat sederhana. Bukan sepenuhnya ada tikar pada zaman dulu. Masjid Nabi SAW. Wa syuri'al adhan, dan dianjurkan azan. Selepas selesai buat masjid itu dianjurkan azan. Itu kerana para sahabat berbincang bagaimanakah nak dipanggil, nak diserukan manusia ni dengan azan, untuk datang solat, maka masing-masing buat cadangan. Ada yang cadang supaya diketukkan naqus, ada supaya buat doceng seperti orang Nasrani. Pada ketika itu Abdullah ibn Zaid ibn Abdul Rabbuh telah bermimpi. Datang seorang lelaki ketika mana dia tidur, mengajarkan kepada dia tentang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia ajar diulang-ulang dan bersama dengan qamat diajar. Datangnya 2 kali. Lalu pergi. Dia melaporkan kepada Nabi SAW. Dia mendapat kemuliaan kerana dia melaporkan peristiwa itu pertama. Bila Nabi SAW mengkomentar mimpi dia dengan sabda baginda, ru'ya haqq. Ini mimpi yang benar. Mimpi kamu ni mimpi yang benar. Maka dia suruh atau Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid
supaya mengajarkan azan itu kepada Sayyidina Bilal. Fa innahu anda minka sautan. Kerana Bilal itu lebih suaranya lebih menyeru, lebih mengajak orang ramai. Suaranya itu lebih menarik orang ramai. Maka di situ disunatkan azan itu dipilih orang yang mengazan, orang yang suaranya memanggil. Mungkin jadi aspeknya aspek suara dah. Wa syuri'al adhan. Maka apabila Bilal bin Rabah melaungkan azan, Sayyidina Umar bin Al-Khattab keluar dengan bersegera daripada rumahnya. Keluar dengan cepat-cepat dengan dia melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya juga bermimpi ni. Saya juga bermimpi akan suara ni dengan azan lagu ni, saya bermimpi. Saya bermimpi Rasulullah dalam mimpi. Maka Sayyidina Umar tu orang bukan Sayyidina Umar saja, bahkan berbelas-belas sahabat Nabi yang sibuk dengan perkara tu, yang memikirkan perkara memanggil azan itu, maka tersebarlah azan. Maka azan ini salah satu daripada syiar Islam. Satu daripada syiar Islam. Apabila dilaungkan azan di situ, maka telah sampailah dakwah Islam ke negeri tersebut. Wa kullu dhalika fi sanatil ula min al-hijrah. Semua yang demikian itu berlaku pada tahun yang pertama daripada hijrah. Jadi kullu tu ingat dah, sampai di Madinah bukan pada bulan Muharram. Sampai di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Nabi kita sampai tu disambut dengan talak al-badru tu, orang keluar beramai-ramai berarak tu, itu pada bulan Rabiul Awal dah. Jadi kalau orang tanya datang mana asal usul Mauqibur Rabi', perarakan pada bulan Rabiul Awal tu daripada datangnya daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki bercampur tu ikhtilat laki-laki dan perempuan. Ya, ikhtilat laki-laki dengan perempuan, tapi tidak ada melamasah, tidak ada bersentuh-sentuhan, tidak ada benda mungkar. Maka ketika tu benda harus. Benda haru. Jadi yang haram tetap haram, yang dianjurkan tetap dianjurkan. Jadi al-maqasid ya semuanya. Tujuannya apa dia? Kullu dhalika fi sanatil ula min al-hijrah, tahun pertama daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha amarahullahu bil qitali, dan pada tahun itulah Allah Taala memerintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan peperangan. Sebelum daripada itu tak ada ke peperangan? Tak, belum tu tak ada. Sebelum tu berlaku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku orang pertama yang menumpahkan darah pada jalan Allah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi belum tu tak ada perintah lagi. Dia menumpahkan darah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah mencederakan seorang orang kafir yang mengganggu orang Islam bersolat di Makkah. Itu maksud Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Jadi kerana tindakan dia tu orang kafir yang takut tu berhenti. Tapi belum ada lagi perintah untuk berperang dengan orang kafir pada ketika tu. Bila diperintahkan berperang, itu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah Al-Munawwarah. Udina lilladzina amanu bi annahum zulimu wa in bukan sudah surah Al-Hajj. Dengan bahasanya udina, diberi izin. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Allah Taala memberikan keizinan kepada orang-orang yang dikeluar yang beriman untuk berperang kerana mereka itu dizalimi. Jadi pada peringkat awal kata ulama, al-qital ni peringkat Islam jihad fisabilillah ni juga beransur-ansur, tidak disyariatkan secara mendadak. Dia jihad yang di awal pada yang dianjurkan pada kali pertama ialah jihad difa'i. Jihad difa'i, mana jihad untuk mempertahankan diri. Fa ba'athas saraya wal bu'utha. Maka baginda Nabi SAW telah mengutuskan saraya dan juga bu'uth, dan utusan-utusan. Saraya maknanya ekspedisi tentera yang tidak disertai oleh baginda Nabi SAW. Cuma sebagaimana kita faham, sebagaimana disebut oleh ulama-ulama sirah, jumlah ghazwah Nabi SAW ada 28 sahaja. Mana ghazwah peperangan yang disertai oleh Nabi SAW itu ada 28 kali peperangan. Ini kita kena tahu dan kita kena ajar kepada anak cucu kita. Kata ulama mesti diajar
diajarkan. Mesti diajarkan tentang ilmu maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik kitab setakat ni saya baca lah tentang sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah yang disusun oleh Al-Majlisi ataupun seorang ulama daripada Maghribi kata tak silap. Dia buat kitab Maghazi Khairul Wara. Maghazi Khairul Wara dalam bentuk syair dan disyarahkan oleh Syekh Masyayikh kita Syekh Hasan Al-Mashat rahimahullahu taala dalam kitab apa dia ni? Dalam kitab Inaratud Duja Syarah Maghazi Khairul Wara. Ni cetakan lamanya. Cetakan lamanya ni saja je yang elok sikit. Maghazi cetakan lama ni dibuat pengajian di masjid. Dikarang oleh pengarang dianya Al-Allamah Ahmadil Badawi Al-Majlisi Asy-Syanqiti. Ahmadil Badawi Al-Majlisi Asy-Syanqiti, orang Syanqiti lah. Jadi yang alhamdulillah yang saya dapat ni ia ditaklik oleh anak murid Syekh, bukan ditaklik, murid Syekh Abdul Qadir Mandili rahimahullah taala. Mana kitab ni dia buat pengajian pada zaman dahulu. Baik, fa ba'atha as-saraya wal bu'uthan. Jadi itu pengajian khusus pula lah. Mana lebih khusus daripada kita mengaji sirah, kita mengaji pula maghazi pula secara khusus. Maghazi. Kemudian ada pula ditulis oleh seorang ulama lain pula juga, ulama Ibnu Fal Asy-Syanqiti. Ibnu Fal Asy-Syanqiti dia buat risalah tentang, bukan risalah, syair juga tentang utusan-utusan buat saraya yang Rasulullah tak pergi. Maghazi yang Rasulullah pergi tak. Tu syarahnya Inaratud Duja. Ada pula kitab tentang peristiwa-peristiwa mana utusan-utusan, surat-surat duta-duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertolak pergi tidak disertakan atau tidak menyertai Nabi atau tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kitab lain pula disulis oleh seorang ulama Syanqiti. Setakat ni ilmu ni duk belajar ke negeri Mauritania lah. Setakat ni. Dan nampaknya ulama-ulama Maliki lebih bersungguh daripada mengarang dalam bab ni. Dan disyarahkan juga oleh guru kita dengan atas jalan ijazah lah, iaitu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullahu taala. Dia syarahkan satu syair ini, satu manzumah ini dalam sebuah karangan beliau, ataupun dia ta'liq, dia buat ta'liq. Fa arsala fi sanatil ula thalatha saraya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam itu telah mengutuskan, telah menghantar pada tahun pertama Hijriah itu 3 saraya, 3 ekspedisi yang tidak disertai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. 3 sariyah. Sariyah jamak dia saraya. 3 ketumbukan tentera ataupun 3 pelatun, ikutlah bahasanya. Takkan sebut pelatun kecil sangat sebenarnya. Kadang-kadang dia tidak, bukan istilah sariyah tu besar ataupun kecil. Dia masalah sariyah tu disertai oleh Nabi ataupun tidak. Ta'taridu 'iran li Quraisy. Dengan tujuannya untuk melintangi ataupun untuk menggalangi, untuk menyekat rombongan perniagaan bagi Quraisy. Jadi orang tanya, apa hal? Apa hal kita jihad difa'i tadi? Ni apa dia ni? Apa dia pula ni? Nak menyekat, nak mengganggu Quraisy. Jadi kata alim ulama, katanya setengah-setengah pengkaji sirah lah. Saya cenderung lah perkataan ni. Dia kata sebab rombongan kafir Quraisy itu dia memperniagakan, memperdagangkan harta-harta orang muhajirin. Harta-harta orang muhajirin yang ditinggalkan di Mekah. Harta-harta orang muhajirin, rumah tangga mereka dijual. Dijual dan dihimpunkan perniagaan, dijadikan dana perniagaan oleh orang Mekah dan dihantarkan perniagaan itu untuk dibuat pelaburan. Jadi antara tujuannya untuk menyakitkan hati orang muhajirin yang berhijrah meninggalkan
negeri masing-masing itu, rumah kamu, harta benda kamu, semuanya kami jual. Termasuklah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga telah dijual oleh Aqil ibn Abi Talib. Aqil bin Abi Talib itu sepupu Nabi, abang kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, sehingga bila Nabi SAW pulang pada peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi telah memasang kemah di Hujun. Nabi pemasang kemah di Hujun dekat dengan kubur Siti Khadijah. Nabi berkemah di situ. Dekat dengan makam Siti Khadijah alaihassalam. Jadi kenapa tu? Bila ditanya kepada Sayyidina Ali, kenapa Rasulullah kita nak balik ke rumah kita ke? Maka Nabi SAW bersabda kepada Ali, wa hal taraka lana aqilun min riba? Wa hal taraka lana aqilun min riba? Masih ada ke lagi rumah kita yang tidak dijual oleh Aqil tu? Mana Aqil ni telah jual belakang rumah aku, rumah kamu, semua dijual. Mau baiklah, sepupu yang baik. Tapi Nabi SAW tidak meraihkan juga ya. Dia jual dengan cara lagu tu pun Nabi raih juga. Nabi tidak balik ke rumah baginda dan Nabi SAW buat kemah di Hujun dan Nabi duduk dekat kubur Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Apabila balik ke Mekah, tidak balik ke rumah dah. Sallallahu alaihi wasallam. Ta'taridu ira. Jadi inilah satu benda yang menyebabkan kadang-kadang kan bila kita pergi ke Mekah ni, kalau kita tak pergi ziarah Siti Khadijah ni, rasa tak kena sangatlah. Tak kena sangat-sangatlah. Kita cuailah pada kita sebab Nabi SAW itu duduk di situ. Ketika mana balik ke Mekah. Sebab dia pula Ummul Mukminin. Ummul Mukminin arti kata sebenarnya memang dia orang pertama yang beriman. Mana dia orang pertama, mana semua orang beriman selepas daripada itu mengikut dia. Maknanya Siti Khadijah tu memang ibu kita dari segi rohaninya. Mana semua orang beriman itu selepas yang beriman dengan Nabi itu, iman dia kembali kepada Siti Khadijah alaihassalam. Falam yakun harbun siwa ramyi bin nibali fi sariyati thaniyati. Baik, maka tidak ada lam yakun harbun. Kana tu kana tamah dah. Kana yang tidak memerlukan kepada khabar. Dia kata tidak ada peperangan dengan erti kata sebenar, tidak ada peperangan pertempuran betul sepanjang 3 seraya pada tahun yang pertama tu, melainkan lontaran dengan panah sahaja, nibal, al-ramyu bin nibal, fir sariyati tsaniyah pada sariyah yang kedua. 3 haraya tu kalau nak tengok secara terperinci kena buka dalam kitab sirah yang besarlah. Wa iddatu sarayahu wa hiya allati lam yahdur fiha bi nafsihi 47. Dan bilangan peperangan, bilangan saraya, bilangan ekspedisi ketenteraan yang tidak disertai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu ada 47. Jadi menasabahlah kalau dia buat kitab yang secara berasingan. Sebab macam kitab Maghazi Khairul Bawara tadi, dia tak khusus kepada peperangan yang disertai oleh Nabi. Wa iddatu ghazawatihi wa hiya allati hadara fiha 27. Adapun bilangan peperangan ghazwah baginda sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda telah hadir sendiri dengan berdiri peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam, itu ada 27. Ada 27 ada 28. Cuma ada satu fakta menariklah, saya dapat fakta ni saya dengar daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh ketika mana saya mengikuti rihlah beliau ke selatan Tai, ke Fatani. Ke Fatani, beliau telah dijemput ke satu pangkalan tentera. Pangkalan tentera di wilayah selatan Tai itu, di Fatani, katanya Kismul apa dipanggil? Tak sebelah saya tak ingat ke bahasa Arabnya, tak bahasa Siam sebenarnya. Cuma kita terjemuh ke bahasa Arab tu sebab masa tu ramai orang Arab. Bahagian di rasanya di dekat menara lah. Pangkalan itu dekat menara. Masuklah kami bersama dengan beberapa orang, alhamdulillahirabbil alamin. Saya masa tu ikut salah seorang daripada keluarga Al-Kaf. Seorang masuk bersama, dan juga ada seorang daripada keluarga Al-Habsyi, dan juga ada
masuk bersama dengan Al-Habib dan juga rombongan Al-Habib daripada pengiring-pengiring Habib masuk dalam pertemuan rasmi dengan jeneral-jeneral tu. Habib berbicara tentang tajuk ni. Berapa kali Nabi kita SAW pergi berperang secara di peribadi baginda sendiri. Yang untuk pengetahuan semua, ni maklum-maklum luar lah. Kebanyakannya jeneral-jeneral itu bukan Islam. Kebanyakan jeneral-jeneral itu bukan Islam. Maka kata Habib, jumlah yang wafat, jumlah yang mati, casualties dalam peperangan yang disertai oleh Nabi kita SAW itu 27. Jadi jumlah semua sekali yang meninggal dunia sepanjang peperangan Nabi kita SAW, sepanjang sirah Nabi SAW, itu lebih dianggarkan lebih 200 orang. Sekali lagi diulangi. Jumlah peperangannya berapa? 27. Jumlah yang semua keseluruhan hak meninggal dunia daripada dua-dua pihak, sama ada pihak orang Islam atau pihak orang bukan Islam, 200. Baik, kita nak pukul rata. Berapa orang mati? Tak, jangan buat pukul rata. Sebab peperangan yang paling ramai wafatnya, kata Habib, ialah perang Uhud dengan perang Badar saja. Perang Badar 80 orang daripada kedua-dua belah pihak. Perang Uhud pun 80 orang daripada kedua-dua belah pihak. Berapa tu? 80, 160. 160 tinggal lagi 40 orang. 40 orang tu kita bahagikan daripada 25 kali peperangan. 25 kali peperangan tu berapa orang mati dalam peperangan Nabi kita SAW. Cuba kita tengok baik-baik. Berapa? Boleh kata berlaku peperangan Ghazwah, tak ada seorang pun mati. Tak ada seorang pun mati. Mungkin Khaybar ramai sikit. Khaybar tu ramai sikit yang mati. Tapi boleh kata puratanya 2 orang, 3 orang. Ada yang tak berlaku kematian langsung. Sebab apa? Disebut oleh setengah penulis-penulis, ialah Nabi kita SAW mengubah taktik peperangan selepas daripada dua peperangan tu. Sebab Nabi tafannun dalam peperangan. Dalam seni peperangan Nabi SAW, ini ditulis oleh Al-Qaid Nuri Syith Al-Khattab tu. Orang Iraq tak silap tu, dia bertulis kitab An-Nabiyul Qaid. Dia ada silsilah Al-Qaid tu, boleh cari tu. Ada juga di tempat kita pun. Dia tulis kitab bagaimana kepimpinan ketenteraan Nabi SAW. Maka Nabi kita mengubah taktik peperangan, cara corak peperangan diubah selepas 2 kali peperangan. Nabi tidak berperang secara berdepan-depan. Sebaliknya Nabi mengubahkan cara, beberapa cara yang digunakan oleh Nabi SAW. Itu kena belajar semula lah tu. Kita ni baca kitab kecil ni. Hadara fiha 27. As-sanatu tsaniyatu. Tahun yang kedua. Wa fiha kanat ghazawatu wuddana wa buwata wal ashirah liya'tarida fi kulli minha 'iran li Quraisy. Falam yakun fiha harbun. Dan pada tahun yang kedua ini berlakulah peperangan 3 ghazwah. Ghazwah Wuddan, ghazwah Buwat dan ghazwah Ashirah liya'tarida. Ni semua perincian ni secara terperincinya dalam kitab Inaratud Dujal. Terperinci dah saya nak ayat. Terperinci. Kenapa namanya Buat, kenapa namanya Ashirah, kenapa namanya Wuddan. Tujuannya untuk menyekat pada setiap ghazwah tersebut. Nabi keluar dia itu Iran, rombongan perniagaan bagi Quraisy. Sebab mereka tu duduk di Madinah, mereka berada dekat dengan laluan perdagangan Quraisy. Falam yakun fiha harbun, maka tidak ada berlaku pada ketiga-tiga ghazwah itu, tiga-tiga ekspedisi ketenteraan Nabi itu, tidak ada peperangan. Wa fiha ghazwatu Badrinil ula. Dan pada tahun yang kedua, pada bulan Ramadan, berlaku peperangan Badar yang pertama. Bukan. Ghazwah Badar al-ula ni bukan ghazwah Badar Kubra. Ya, Badar yang pertama ni yang dihantar yang Nabi keluar kali pertama tapi tidak bertemu dengan rombongan Abu Sufyan. Nabi keluar kali yang pertama ketika Abu Sufyan dalam perjalanan pergi ke Syam. Jadi
perjalanan pergi, Nabi keluar daripada Madinah untuk menyekat rombongan Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan berjaya melepaskan diri dan rombongan dia sampai ke Syam, niaga. Maka nak balik itulah, dalam perjalanan balik itulah berlaku Badar Al-Kubra. Jadi Nabi sudah menyekat, cuba untuk menyekat, untuk memintas, untuk menyekat rombongan ketika mereka perjalanan pergi ke Syam. Maka Nabi keluar pula pada perjalanan mereka balik. Maka dalam perjalanan yang pertama tu dia panggil Badar Al-Ula. Badar Kubra tu ialah Badar dalam perjalanan balik. Wa huwilatil qiblatu ilal Ka'bah. Dan dipalingkan kiblat kepada Kaabah juga pada tahun yang kedua. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu berlaku pada tahun kedua jadi. Wa furida shaumu ramadana, dan difardukan puasa Ramadan pada bulan Syaban. Wa furidat zakatul amwali wal fitri, dan juga difardukan zakat harta dan juga zakat fitrah. Zakat harta, zakat yang wajib kepada harta yang tertentu, dan zakat fitrah pula zakat yang diwajibkan ke atas batang tubuh. Itu zakat wajibnya diwajibkan pada bulan Syaban pada tahun kedua Hijriah. Wa fiha ghazwatu badrinil kubra, dan berlaku pada tahun kedua ni, wa fiha ay wa fis sanati tsaniyati ghazwatu badrinil kubra, berlaku peperangan Badar yang kedua. Kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu 313 rajula. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan baginda 313 orang laki-laki. Jadi sebenarnya Nabi kita SAW tidaklah merancang untuk membuat peperangan secara besar-besaran sebenarnya. Nabi hanya mengajak, mari siapa-siapa yang nak keluar. Karena itulah ramai daripada orang Ansar tidak terlibat. Ramai yang pergi itu ialah orang Muhajirin. Sebab ia lebih pada isunya orang Muhajirin nak ambil balik. Nak ambil balik harta mereka yang diperdagangkan oleh orang Quraisy. Jadi sedikit sahaja daripada kalangan mereka itu tidak yang terlibat, daripada kalangan orang Ansar yang terlibat dalam perang Badar. Jadi dalam hadis riwayat Imam Baihaqi kalau tak silap, Nabi keluar, Nabi tak bilang pun berapa orang askar. Apabila sampai ke suatu tempat, Nabi berkemah dan Nabi membuat perbarisan, cek berapa orang bilangan. Kalau tak silapnya dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, saya tak ingat dalam Ilmu Nubuwah tak silap, Nabi membuat perbarisan. Berapakah askar kita ni? Maka bila Nabi tengok bilangan kita 313 ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bergembira dengan bilangan tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, inilah bilangan tentera Talut. Tentera Talut yang menyeberangi sungai. Dia kata bilangan 313 inilah bilangan tentera Talut yang menyeberangi sungai. Sungai Jordan. Yang disebut peristiwanya dalam Al-Quran. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit yang mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Nabi mendapat tahu bahawa bilangan para sahabat ahli Badar yang bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu 313, maka Nabi bergembira. Dia tak tahu lagi ni nak perang ni. Cuma bilangan tu sudah menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ataridu 'iran li Quraisyin. Tujuannya untuk menyekat rombongan perniagaan daripada Quraisy. Rombongan Abu Sufyan lah dalam perjalanan balik. Rombongan Abu Sufyan daripada dalam perjalanan balik. Wa kharaja Quraisyun fi 1000 rajulin. Maka keluarlah Quraisy daripada Mekah dalam 1000 askar dengan 1000 laki-laki.
Jadi macam mana tu? Apabila Abu Sufyan duduk sampai di Syam, dia telah bila dia nak bertolak balik, dia telah menghantar maklumat. Dia kata dia sampai maklumat kepada dia bahawa Nabi Muhammad akan keluar untuk menyekat mereka, untuk menyekat perjalanan balik mereka daripada Syam. Maka apabila perjalanannya ambil masa sebulan daripada Syam sampai ke Makkah tu ambil masa sebulan. Sebelum sebulan tu akan sampai ke dekat dengan Madinah. Jadi mereka kata kita tak akan lalu dekat Madinah, kita akan pergi jauh sikit daripada Madinah. Maka para sahabat kata kalau begitu kita akan sekat mereka di Badar. Maka mereka tidak boleh lari daripada kawasan Badar. Walau lari macam mana pun kita akan berjumpa dengan mereka di Badar. Jadi Abu Sufyan, untuk mengelakkan perkara itu, Abu Sufyan telah menghantar utusan kepada Quraisy, pecut kuda, hantarkan berita bahawasanya selamatkan penjagaan kamu. Maka Abu Jahal membuat kempen di Mekah supaya semua keluarga hantar wakil untuk berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Inna Quraisyan kharajat bi afladhi akbadiha. Sesungguhnya Quraisy itu telah keluar, semua anak-anak kesayangan mereka telah keluar dalam peperangan Badar. Maknanya semua tokoh-tokoh Quraisy itu keluar kerana dikempen oleh Abu Jahal. Semuanya liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Sahabat Nabi-nya tidak bercadang pun apa kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tentukan peperangan yang bersejarah dalam Islam itu dengan pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka keluarlah orang Quraisy dengan 1,000 orang kelengkapannya. Jadi Abu Sufyan tukar jalan lain. Dia kata kita akan cuba untuk melepasi jangkauan tentera Nabi Muhammad. Maka Abu Sufyan mengalih perjalanannya. Jadi orang Islam berharap kalau boleh berjumpa dengan rombongan Abu Sufyan. Tapi takdirnya Allah Ta'ala mempertemukan Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabat Nabi dengan pasukannya Abu Jahal. Bahkan diceritakan peristiwa ini dalam surah Al-Anfal. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Dan kamu berharap kalau bolehnya yang pasukan yang tidak mempunyai senjata telah menjadi habuan kamu. Tapi Nabi SAW bila dikhabar kepada baginda, ya Rasulullah, ada 2 pasukan yang akan berhadapan dengan kita ni, pasukan Abu Jahal. Nabi juga tahu. Dan juga pasukan Abu Sufyan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi khabar gembira kepada Nabi. Allah Taala akan memberi kemenangan kepada kalian kepada salah satu daripada 2 pasukan. Salah satu daripada pasukan ni, kamu berjumpa dengan mana-mana pun kamu akan menang. Maka Nabi SAW berasa gembira sangat-sangat dengan janji Allah SWT. Allah cerita kepada para sahabat, Allah Ta'ala telah menjanjikan salah satu daripada pasukan ni kita akan menang. Tapi para sahabat kata, sahabat yang pergi dah hari Badar tu. Kita kalau boleh nak jumpa dengan pasukan Abu Sufyan lah, senang sikit. Pasukan tu pasukan perniagaan. Allah. Wa kharaja. Maka Nabi SAW sehingga sampai Nabi dekat dengan kawasan Badar. Dekat dengan kawasan Badar, Nabi menghantar peninjau kawasan dekat Badar. Maka sahabat-sahabat Nabi telah berjaya menangkap salah seorang tukang masuk ataupun AJK masukkan tentera Abu Jahal. Tukang masuk Abu Jahal tu berjaya ditangkap. Dia merayau cari kayu api apa semua sekali. Ditangkap oleh pasukan Nabi SAW. Maka dibawa balik ke tempat kemah Nabi SAW. Bila dia bawa balik, Nabi, dia soal siasat. Nabi pergi keluar juga bersama Sayyidina Abu Bakar cari maklumat. Maka sahabat-sahabat Nabi yang berjaya menangkap pasukan tukang masuk pasukan Abu Jahal ni membawa balik kanak-kanak ataupun budak tu ke perkhemahan. Lalu mereka disoal siasat. Dia soal siasat oleh sahabat Nabi sebelum Nabi balik SAW. Maka mereka tanya soal siasat lah. Dipanggil interrogation officer. Interrogation officer ni tanya, kamu ni bersama dengan siapa? Kamu dengan Abu Sufyan ke Abu Jahal? Katanya budak,
Saya ni daripada pasukan Abu Jahal. Jawabnya sahabat, kamu bohong. Kamu ni daripada pasukan Abu Sufyan. Tak, saya pasukan Abu Jahal. Maka ditampar oleh sahabat. Dia berasa. Benda tu dia buat tidak ada depan Nabi SAW. Dipukul bersalah ni. Jangan di. Maka ketika mana Nabi balik ke tempat kemah tu pula, tempat perkemahan baginda SAW, budak tu sedang dipukul oleh para sahabat. Kamu ni dengan pasukan mana? Dah kena kuat dah kena pukul. Ni budak tu mengaku saya ni pasukan Abu Sufyan. Sebab kena tapar parut tu kan. Kena belasah dah. Dia kata saya ni pasukan Abu Sufyan. Maka Nabi SAW kata kamu masa dia bercakap benar, kamu tapar dia. Bila dia bercakap bohong, kamu tak tapar. Nampak nilai Nabi nak mendidik orang. Sekarang ni budak ni menipu sebab dia takut kepada pukulan kamu. Dengan sebab pukulan kamu dia telah menipu. Tengok Nabi, nilai akhlak Nabi SAW tak pernah hilang sikit pun. Dalam peperangan pun. Nabi tidak kompromi dalam bab ni. Akhlak tetap akhlak. Di mana pun mesti kena jaga. Benda ini melalui dalil bahawasanya akhlak ini bukan daripada perkara tahsini. Bukan daripada tahsini. Katanya salah seorang saya dengar ahli, saya nak sebutlah, ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perlis, iaitu Al-Fadhil Dr. Wifaq Ahmad Wifaq. Saya dengar dia sebut, orang tanya dia, adakah akhlak ni perkara tahsini? Dia kata akhlak bukan perkara tahsini. Makarimul akhlak tu tahsini. Tapi al-akhlak itu dia daripada asas agama. Menipu, tak boleh menipu. Menipu tidak boleh. Dalam keadaan apa macam mana pun. Dalam pada saat ni, jangan kita menanam kepada kanak-kanak menipu. Walaupun kita nak selamat masa ni. Jadi Nabi SAW kata jangan menipu. Panjang juga cerita kita ni. Saya tak jadi daurah juga. Maaf lah. Ustaz, sini tu maksud dia apa ni? Mustahab ke? Tasiri tu maksud dia mustahab. Tu saya tak tanya lah dianya. Maksud Ustaz adab tu fardu lah, tidak sunnah. Dah dia kata di sisi dia al-akhlak, dia kata al-akhlak tu bahasa saya nakal tu bil ibarah. Al-akhlaqu dia kata daripada Islam, dia kata daripada asas agama Islam, bukan tahsini dia kata. Dia PhD bahagian maqasid kan. Maqasid syariah. Adapun makarimul akhlak yang tahsini dia kata. Makarimul akhlak itu tahsini dah. Mana kesempurnaan akhlak tu. Baik. Jadi Nabi kita SAW menegur, jangan pukul dia. Jangan pukul budak ni. Dia pukul kerana kamu nak dia berbohong. Kamu pukul dia berbohong. Maka Nabi mengambil alih soal jawab. Nabi tanya, kamu ni siapa? Kamu ni kerja apa? Dia kata, saya ni mari saya ni tukang masak. Jadi semua peran ni bukan semua orang peran, semua ada juga bahagian JK masakan. Tukang masak. Habis tanya, banyak kau masak sehari-hari? Tengok soalannya. Soalannya praktikal. Kita nak maklumat berapa orang datang ni. Dia kata, saya kadang-kadang 9 ekor. Kadang-kadang 10 ekor unta sembelih sehari. Tu dia. 9 ekor unta sehari, 10 ekor sehari. Kalau begitu, kata sabda Nabi SAW beritahu pada sahabat, air hak hari ni 900 atau 1000 orang hari ni. Askar Abu Jahal ni ada 900 ataupun 1000 orang ni. Sebab seekor unta 100 orang makan. Seekor unta 100 orang makan. Katanya pensyarah saya di kuliah Azhar dulu, ni orang Quraisy yang makan. Ingat dah innal kafira ya'kulu fi sab'ati am'a. 7 kali ganda. Kalau orang Islam tu kita seekor unta 700 orang boleh makan. Seekor unta tu 700 orang boleh makan kalau orang Islam.
Kalau kita tengok jamuan kepada orang Islam, seekor unta 700 orang. InsyaAllah. Tapi kalau orang kafir, nak jamu orang kafir, seekor unta tu 100 orang sahaja. Ni katanya pensyarah kami di Kuliah Suri, saya tengok ada Dr. Marwan kalau tak silap. Ustaz kuliah hadis dia tu. Dia kata kalau seekor unta di sekarang ni cukup satu kuliah Suri boleh makan. Dia kata semua kuliah Suri ni boleh makan belakang dia kata. Tapi kalau dia kata 10 ekor unta tu, 9 ekor unta sehari dia sembelih untuk bahagian masyarakat saja tentera. Jadi bayangkanlah betapa banyaknya unta yang dibawa, unta untuk perang lagi, unta nak makan lagi. Jadi unta hak bahagian makan. Kita tak anas ka ibil mi'ah, bukan semua unta tu rawahil. Ada unta yang unta daging untuk makan ya. Baik. Fi alfi rajulin. Faltaqal jam'an. Baik, jadi walhasilnya Nabi dapat maklumat daripada sahabat tersebut, daripada budak tersebut kerana dengan kebijaksanaan Nabi SAW. Cuma ingat, kebijaksanaan Nabi itu kerana dia Rasulullah. Orang itu kita kena ingat semua. Fatanahnya Nabi kerana dia Rasulullah SAW, tidak lain tak bukan melainkan itu. Faltaqal jam'ani fakanatid da'iratu ala Quraisyin. Maka bertemulah dua pasukan itu di udwatid dunia, di antara udwatid dunia dengan udwatul quswa. Fakanatid da'iratu. Udwah tu tanah bukit yang lembah, yang menurun. Nabi, pasukan Nabi berada di udwatud dunia. Pasukan mereka berada di udwatul quswa. Ad-dunia maksudnya yang lebih dekat, lembah yang lebih dekat dengan Madinah. Mereka berada di udwah yang lebih jauh daripada Madinah. Bertemunya di situ. Fakanatid da'iratu ala Quraisyin, maka adalah kebinasaan itu. Putaran kebinasaan itu, musibah itu berpusing ke atas Quraisy. Maksudnya kebinasaan itu, kekalahan itu menimpa kepada Quraisy. Wa qutila sab'una min sanadidihim. Dan dibunuhlah 70 orang. 70 orang tu 70 orang sahaja daripada sanadidihim, daripada pemuka-pemuka mereka. Jamak bagi sindid. Mana orang-orang terkemuka yang termulia. Yang Nabi kita SAW sebut, inna Quraisyan qad kharajat bi afladhi akbadiha. Semua anak-anak kesayangan Quraisy datang berperang tahun. Semuanya mereka tu datang. Dan kebanyakan mereka dibunuh. Wa usira sab'una. Maka dan ditawan 70 orang. Jadi 70 mati, 70 ditawan. Termasuk yang ditawannya anak Abu Sufyan. Termasuk yang ditawannya Suhail ibn Amr. Termasuk yang ditawannya As-Sa'ib ibn Yazid, ayat datuknya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia tu pembawa bendera. Pembawa bendera Quraisy. Pembawa bendera Bani Hashim. Sebab Bani Hashim pun dipaksa keluar juga. Cuma Bani Abdul Manah yang balik. Bani Muttalib. Bani Abdul Manah balik. Bani Abdul Manah kata, kita keluar berperang kerana nak menyelamatkan Abu Sufyan. Abu Sufyan dah selamat, kita tak perlu berperang. Maka pihak Abu Jahal kata, tak kira lah Abu Sufyan selamat pun, kita tetap nak berperang. Kalau tak jumpa dengan Muhammad pun, kita akan buat pesta di Badar. Kita akan minum arak selama 3 hari, dan kita akan palu gendang, dan kita akan panggil penyanyi-penyanyi semua sekali, kita buat pesta besar-besaran di maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan peristiwa Badar itu sebagai punca kemenangan umat Islam. Faftadathum Quraisy ba'da dzalik. Maka ditebuslah mereka itu selepas daripada demikian itu. Wastushhida minal muslimina 14 rajula. Dan telah mati syahid daripada kalangan orang Islam itu 14 orang laki-laki. Termasuklah antara hak terawalnya Ubaidah ataupun Ubaidah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu ardah, yang wafat dia dalam perjalanan balik. Wafat dia dalam perjalanan balik ke Mekah.
Makam dia atau kubur dia di antara badan lagi ke Madinah. Wa fiha ghazwatu Qarqaratul Kadar. Dan dalam peristiwa tahun yang kedua juga berlaku peperangan ghazwatu Qarqaratil Kadar wa ghazwatu Bani Qainuqa batnin min al-Yahudi. Qarqaratul Kadar dan ghazwah Bani Qainuqa. Apa hal Bani Qainuqa ni? Bani Qainuqa ni satu batnin, satu perut ataupun satu kelompok daripada puak-puak Yahudi yang mendiami Madinah. Mereka ni ada pasar Bani Qainuqa. Pasar Bani Qainuqa ni pasar yang kaya. Pasar yang paling banyak jual beli emas. Jual beli emasnya pasar Bani Qainuqa. Jadi mereka ni sombong. Apabila Nabi kita balik daripada Mekah, daripada peperangan Badar, Nabi telah memberitahu kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi, masuklah Islam. Sebelum menimpa kamu azab seperti mana yang telah ditimpa pada Quraisy. Maka kata puak-puak Bani Qainuqa, mereka telah membuat kenyataan bermusuhan dengan Nabi. Sedangkan sebelum itu mereka mempunyai perjanjian dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai Muhammad, kamu jangan lupa, jangan terpedaya lah, la yaghurrannakum. Jangan kamu rasa hebat dengan kamu apa panggil? Kamu menang perang dengan orang Arab yang tidak pandai berperang, kata. Jadi bahasa mereka menunjukkan mereka bersedia untuk berperang dengan Nabi SAW. Itu bibit-bibit pertama. Ada keluar daripada kenyataan mereka bersedia berperang untuk lawan Nabi SAW. Tapi Nabi belum tidak ambil tindakan lagi pada Bani Qainuqa masa itu. Sehinggalah berlaku peristiwa seorang perempuan daripada kalangan orang Islam. Ada riwayat kata daripada kalangan orang daripada Badawiyah. Tapi orang Islam datang ke pasar Bani Qainuqa dan dipermalukan oleh orang Yahudi dibuka kain dia, diselok kain dia atau dicarikkan kain dia oleh seorang pemuda Yahudi. Maka perempuan itu minta tolong. Maka datanglah orang Islam minta membantu orang perempuan tersebut dan dia membunuh lelaki yang memalukan orang Yahudi yang memalukan perempuan muslimah tu. Maka orang Yahudi telah membunuh pula lelaki itu. Lelaki orang Islam. Maka daripada sinilah bermulanya berlaku peperangan Bani Qainuqa. Nabi SAW menyerang ataupun mengepung Bani Qainuqa sehinggalah mereka menyerah diri. Bila mereka menyerah diri, fa'ajlahum minal madinati. Asalnya Nabi nak membunuh mereka sebagai balasannya, tapi dengan Nabi mengambil saranan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Nabi mengusir mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul minta supaya jangan dibunuh mereka itu. Maka Nabi SAW mengusir mereka keluar daripada Madinah. Tapi mereka, kalau tak silap, mereka berpindah ke Auza', satu tempat dekat dengan Syam, dan mereka binasa selepas tahun. Mati juga. Mereka keluar dengan Madinah dan juga mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala di luar Madinah. Thumma ghazwatus Sawiq. Yuridu Abu Sufyan. Kemudian berlaku juga pada tahun kedua ghazwatus Sawiq. Kenapa dia panggil ghazwatus Sawiq? Ini kerana ghazwatus Sawiq ini kerana keciciran makanan sawit. Tentera Abu Sufyan ni, apabila Abu Sufyan balik ke Mekah selepas perang Badar, orang kafir ramai mati dalam peperangan Badar. Abu Sufyan balik dengan selamat dengan rombongan dia. Maka katanya dia telah ditempelak lah oleh orang-orang Mekah kerana dia mementingkan diri sendiri, nak mengambil keuntungan dan sebagainya. Termasuk yang menempelak dianya isteri dia. Isteri dia Hindun bin Utbah lah, sebab Utbah bin Syaibah Utbah dengan Syaibah bin Rabi'ah tu semuanya antara orang-orang awam mati berperang dalam perang Badar. Maka mereka minta supaya Abu Sufyan ni buat tindakan segera. Maka Abu Sufyan kata, aku tidak akan menyentuh mana-mana perempuan dan aku tidak akan mandi sehinggalah aku serang Madinah. Maka
Abu Sufyan dengan bawa pasukan kecil untuk melaksanakan sumpah dia tu, dia diserang satu kawasan di Madinah dengan pasukan kecil. Diserang tu kalau tak silapnya ialah kawasan Uraid. Pernah dengar nama Uraid? Dia ada makam Ahlul Bait seorang, Ali Al-Uraidi di situ. Ali Uraidi ni daripada keturunan daripada anak cucu Ja'far As-Sadiq. Ali Al-Uraidi. Baru makamnya dulu ada makam di Uraid ni. Ada makam Ali Uraidi ni. Tapi sudah dihancurkan sekarang. Baru ya dalam 20 tahun ni lah. Makam tu dibinasakan. Dia datuk nenek kepada Ahmad Al-Muhajir ilallah. Datuk nenek kepada Pok Sa'dah Bang Alawi ni. Ali Al-Uraidi. Tu kemudian cuma berlakunya peristiwa ni di Uraid. Mana dia ni di pinggir Madinah lah. Bukan di dalam Madinah tapi di luar Madinah. Maka pasukan ni diserang dari pasukan Abu Sufyan menyerang beberapa orang Ansar di kawasan kebun, kawasan pertanian di Uraid. Maka lepas pada mereka menyerang tu, tentera Islam mereka bakar tanaman, mereka bakar dan sebagainya. Maka orang Islam keluar untuk mengejar mereka. Maka Abu Sufyan lari. Sebab Abu Sufyan nak berlepas tu lah. Nak berlepas sumpah dia ya. Maka bila dia lari tu kerana takut dikejar dengan muatan yang banyak, dia telah menggugurkan bekalan-bekalan sawik, makanan-makanan yang ada. Maka dia panggil Ghazwatus Sawik. Sebab orang Islam tengok banyak bekal-bekalan di tengah jalan. Maka itu salah cara taktik Abu Sufyan untuk melepaskan diri lah. Dia untuk mempercepatkan perjalanan lari. Walam yakun harbun fi thalathati. Jadi tujuannya Abu keluar tu untuk mencari Abu Sufyan dengan rombongan dia lah, rombongan kecil lah. Walam yakun harbun fi thalathati. Akan tetapi tidak ada peperangan betul pada ketiga-tiga peperangan tu. Sama ada Ghazwatul Qadar, Ghazwatul Qainuqa. Qainuqa tu hanya peperangan, hanya pengepungan, tidak ada peperangan betul. Juga Ghazwatul Sawik. Wa fiha sunnat salatul Eid. Sunnat tu. Pada tahun itulah dianjurkan ataupun disuruh diperintahkan sembahyang hari raya. Pada tahun kedua. Mana selepas pada wa tazawwaja Aliun bi Fatimata, dan berkahwinlah Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Sayyidina Ali berkahwin dengan Siti Fatimah pada bulan Safar dah. Pada bulan Safar. Pada bulan Safar. Pada awal lagi lah. Wa dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Aisyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenduri dengan Siti Aisyah. Nabi tinggal semumbung dengan Siti Aisyah. Nabi buat kenduri selepas daripada perang Badar pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas balik pada perang Badar, Nabi berkenduri dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, dan duduk Nabi mula tinggal sebumbung. Adapun akad nikah, Nabi sudah berakad nikah dengan Siti Aisyah ni di Mekah lagi. Cuma duduk sebumbung di Madinah pada usia Siti Aisyah radhiyallahu taala anha 9 tahun. As-sanatu tsalitsatu wa fiha ghazwatu Ghatafan wa Buhran. Pada tahun ketiga Hijriah berlaku peperangan Ghatafan. Ghatafan ni satu puak daripada orang Arab lah. Wa Buhran walam yakun harbun. Akan tetapi tidak ada pun peperangan yang sebenar. Tidak ada berlaku peperangan yang sebenarnya. Qala thumma ghazwatu Uhudin. Kemudian berlakulah peperangan Uhud. Uhud tu sebuah bukit di luar Madinah. Dinamakan dia Uhud, katanya Syekh Hasan Masyad rahimahullah. Syekh Hasan Masyad kata kenapa disebut Uhud? Sebab bukit dia ni dia terpisah daripada banjaran bukit lain. Bukit Uhud ni kalau kita tengok sampai di Uhud ni, dia terpisah daripada bukit-bukit lain di luar Madinah, di tepi Madinah tu. Maka kerana tu dia panggil Uhud, mana bukit yang satu dia. Maka Nabi kita SAW menyatakan kelebihannya Uhud ni,
Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud ini satu bukit yang mana kami cinta kepada dia dan dia cinta kepada kami. Macam mana tu? Kecintaan Uhud kepada Nabi SAW tu. Macam mana bukit boleh kenal? Sebenarnya semua bukit ada perasaan belaka sebenarnya. Dia ada perasaan takut, dia ada perasaan bimbang. Dan cumanya Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada bukit Uhud ni dicintai oleh Nabi. Cintanya berbalah. Dan dia sanggup bertukar, dia sanggup menukar ke diri dia untuk jadi emas untuk Nabi SAW. Bahkan ada guru-guru kami yang belajar di Ummul Qura, yang belajar di Saudi, mereka mengatakan sebenarnya Bukit Uhud tu sebenarnya emas sebenarnya. Bukit Uhud tu sebenarnya emas. Memang emas dah. Memang dia tu emas dah. Dia kata nampak kalau biasanya akan nampak keemasan dia tu selepas hujan. Kalau berlaku hujan, kita akan nampak Bukit Uhud tu sebenarnya macam seolah-olah bersinar. Maknanya banyaknya emas dalam Bukit Uhud tu. Banyaknya sangat emas tu dalam Bukit Uhud. Ijtama'at Quraisyun wa ghairuha min al-Arabi wa ja'u Uhudan lil akhdhi bi tha'ri qatla Quraisyin bi Badrin. Dan mereka datang ke Uhud untuk mengambil, membalas dan menuntut balas. Menuntut dendam. Untuk mengambil balas ataupun untuk menuntut dendam dengan orang-orang yang mati pada perang Quraisy, dalam peperangan daripada orang-orang Quraisy yang terbunuh dalam peperangan Badar. Berapa? 70 orang. 70 orang campur 14 orang Islam. 84 orang sahaja yang meninggal dalam perang Badar. Jadi oleh kerana tujuannya, matlamatnya tujuannya ini kita perlu garis bawah ini. Mereka datang bukan untuk menakluk Madinah. Matlamatnya kita sanggup buat apa saja supaya apa panggil? Supaya kita boleh balas sebanyak bilangan tu. Kalau kita mati 70 orang, maka biarlah orang Islam mati 70 orang juga. Tu matlamatnya. Matlamatnya nak menuntut bela ataupun nak membalas dendam. Jadi bukan dalam matlamat mereka nak menyerang Madinah, bukan dalam matlamat mereka nak mengalahkan dan sebagainya. Matlamat mereka hanya untuk balas. Sebab itulah bila tercapai bilangan itu mereka balik. Mereka tak serang Madinah. Lebih pada nak melepaskan kemarahan mereka ataupun kekalahan mereka, nak kambuh balik kekalahan mereka di perang Badar. Jadi kerana itulah Nabi kita SAW tidaklah kalah dengan erti kata sebenar dalam perang Uhud tu, sebab mereka tak berani pun nak serang Madinah. Mereka terus balik lepas pada tu, lepas mereka mencapai bilangan tu. Wa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi alfin. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah keluar bersama di dalam kumpulan 1000 orang sahabat. Baik. Jadi Nabi keluar tu selepas pada mesyuarat dengan para sahabat. Sebenarnya perang Badar pun dengan mesyuarat. Maka Nabi pada peringkat awalnya, Nabi kita SAW nak berkubu di Madinah. Nabi tidak mahu berkubu di Madinah, tidak mahu berperang secara depan-depan. Memang Nabi nak mengelakkan peperangan yang mati orang ramai. Nabi tidak mahu peperangan yang mati ramai orang. Sebab peperangan di depan-depan ni, ini mendedahkan kepada kematian ramai. Maka Nabi nak teknik berkubu di Madinah tapi pandangan Nabi kita SAW ini dipersetujui oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay pun setuju juga. Tapi sahabat-sahabat Nabi daripada kalangan pemuda-pemuda, orang semangat-semangat ni, sahabat-sahabat ni tak puas hati. Kata Rasulullah, tak puas hati lah kata Rasulullah. Biarlah kita keluar, kita sambutlah kedatangan mereka ni. Biar kita keluar dan sambut mereka supaya kita lawan depan-depan dengan mereka. Dan juga apa lagi? Ya Allah. Termasuk juga orang-orang Ansar yang tak terlibat dengan perang Badar.
Mereka semua tu rasa tak lepas hati. Anas bin Nadar kata, saya bertekad kalau saya boleh perang lepas ni saya akan berperang betul-betul. Sebab kita dah terlepas perang Badar, kata orang Ansar. Wa kharaja an-nabiyyu fi 1000. Maka keluarlah Nabi SAW wa raja'a anhu minhum 300 minal munafiqin. Dan keluarlah dan kembali daripada 1000 tu anhu ay an Uhud minhum. Daripada kalangan mereka, daripada kalangan 1000 tu 300 daripada orang munafik. Maknanya keluar 1000 tapi sampai ke Uhud hanya 700 saja. Sebab apa? Ada beberapa perkara berlaku. Pertama, orang katanya Abdullah bin Ubay, aku tak setuju. Saya tidak bersetuju peperangan ni buat di luar. Maka kenapa kita nak membahayakan diri kita nak berperang di Uhud? Maka dia keluar dan orang munafik balik 300 orang. Dan tindakan orang munafik balik ni telah hampir-hampir melemahkan dua sayap kanan Nabi SAW daripada kalangan orang Ansar. Sebab orang munafik itu kebanyakan daripada puak-puak, daripada kalangan orang Madinah juga. Mereka tu berpaling dan mereka meninggalkan bila ramai balik 300 orang balik ni. Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Al-Quran, idh hamma ta'ifatani minhum an tafshala wallahu waliyuhuma. Hampir-hampirlah dua pasukan, sayap kanan dan sayap kiri sahabat-sahabat Nabi daripada kalangan orang Ansar itu nak apa dia ni? Nak balik juga bersama dengan orang-orang munafik. Sebab apa? Sebab lemah semangatlah. Betul kau nak perang ni. Ditambah pula Nabi juga pernah sebut pada tu hari Jumaat. Nabi mesyuarat tu pada hari Jumaat. Nabi keluar dengan baju besi tu pada lepas mai Jumaat. Maka Nabi SAW siap pakai baju besi 2 lapis. Dengan beratnya dipakai oleh para sahabat, maka Nabi keluar berperang ke Uhud. Itu peristiwa yang berlaku dalam perjalanan. Walhasil, di tengah jalan, saya nak sebut satu peristiwa ni. Di tengah jalan tu, Nabi SAW telah melalui kebun seorang Yahudi. Ini semua ni cerita ni dia sebut dalam kitab Inaratul Duja dah. Saya nak menggemarkan saudara-saudara sekalian, ustaz-ustaz sekalian supaya baca kitab Inaratul Duja ni. Sebab dia detail. Ada seorang buta, orang Yahudi buta dah. Ada seorang Yahudi buta di luar Madinah. Nabi lalu dekat kebun tu. Jadi sahabat-sahabat Nabi, bila dia tahu nak Nabi Muhammad sedang lalu ni, saking bencinya dia kepada Nabi, dia ambil tanah, dia ambil batu, dia lempar kepada tentera-tentera Nabi SAW. Yahudi buta tu. Benci sangat kepada Nabi SAW. Maka sahabat-sahabat Nabi rasa nak bunuh lah. Hai, nak bunuh pokcik tua buta ni. Tak ada kerja ni. Kita ni buat pedang belakang dah, dia lempar batu. Apa dia sebut pula, kalau aku tak tahu kena Muhammad pun tak apa, asal kena. Asal aku boleh lepas ke lempar batu ni, biar kena Muhammad ni. Tak kena siapa-siapa pun tak apa. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni hampir-hampir mengambil tindakan. Maka Nabi SAW sabda, da'hu, tinggalkan dia. Fa innahu a'mal qalbi wal basar. Sesungguhnya dia tu buta. Buta mata dan juga hatinya. Fa innahu a'mal qalbi wal basar. Jadi setakat ni saya jumpa cerita lelaki buta Yahudinya, jumpa cerita ni lah. Takat ni tak tahulah sambungan cerita tu. Nabi tak bunuh dia tu, sambungan ceritanya lagu mana lepas pada tu saya tak tahu. Jadi janganlah kalau kita tak ada bukti, kalau tak ada riwayat lagu mana kesudahan budak orang Yahudi ni Nabi bagi dakwah, kalau lepas pada tu Nabi kesuat roti ke apa tu kita tak tahu. Kita tak tahu. Ada riwayat ke tidak, tapi setakat yang ada riwayat dalam kitab sirahnya setakat tu ya. Orang Yahudi yang buta yang Nabi tak benarkan dibunuh. Dan kata jangan bunuh dia. Fa innahu a'mal qalbi wal basar. Baik. Wal taqal fariqani inda Uhudin. Maka bertemulah dua pasukan tu di sisi bukit Uhud. Jadi antara puncanya Nabi kita SAW berasa berat hati nak pergi perang Uhud tu, Nabi bermimpi pada malam Jumaat tu. Nabi bermimpi dua perkara. Nabi tengok pedang Zulfiqar itu bukan patah, sumbing. Nabi melihat
pedang baginda, pedang Zulfikar itu sumbing. Ada beberapa kesan sumbing pada pedang Nabi SAW, dan Nabi melihat beberapa ekor lembu disembelih dalam mimpi itu. Maka mimpi Nabi ini isyarat daripada Allah, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi tidak berasa sedap hati nak pergi perang. Tapi oleh kerana didesakan daripada para sahabat nak perang juga, maka Nabi keluar juga lepas pada sembahyang Jumaat. Maka bertemu Nabi sampai petang. Maka pasukan Uhud, pasukan orang kafir itu sampai pada pagi Sabtu. Maka bertemulah pasukan itu pada pagi Sabtu. Berperangnya pada pagi Sabtu, ya. Wan hazamal musyrikun. Maka kalahlah orang-orang musyrikun. Ini mereka awal peperangan. Kalahlah orang musyrikun. Inilah ketika sebelum perang tu Nabi SAW telah mengangkat pedang baginda. Man ya'khudhu hadha as-sayfa bihaqqihi. Man ya'khudhu hadha as-sayfa bihaqqihi. Siapakah yang nak mengambil pedang aku ini dengan haknya? Maka sahabat-sahabat Nabi kata, saya Rasulullah, saya Rasulullah. Saya akan ambil pedang Rasulullah. Maka semuanya berebut nak ambil pedang Nabi untuk berperang dengan pedang Nabi SAW. Baik. Maka Nabi SAW, ada seorang sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, wa ma haqquhu? Apakah haknya hak pedang Nabi? Maka Nabi SAW kata, ambil pedang ni, perang jangan berhenti. Mana berperang dan jangan berhenti. Maknanya, maka sahabat Nabi tu pun ambil lah. Saya tak ingat nama apa sahabat tu. Apa dia beritahu lah. Maka dia ambil pedang tu. Dia telah berjalan dengan sombongnya. Dia ambil pedang Nabi, dia pun keluarkan tali satu kain berwarna merah, diikat di kepala dia. Bukan rembu. Abu Dujanah ke? Abu Dujanah ke? Abu Dujanah. Saya tak ingat lah tu. Diikat kain keluar, dia panggil isabatul maut. Diikatkan di kepala dia tu isabatul maut. Jadi bukan rembu orang pertama buat, ya. Ikat rambut tali merah di kepala tu. Bukan rembu orang pertama tu, bohong sebohong-bohongnya. Penipu belaka tu. Bolehlah berlaku. Ni orang yang ambil pedang Nabi SAW, dia ikat tali tu. Dia ikat. Dia kata hadhihi isabatul maut. Maknanya dia akan rela matilah. Lalu dia pun berperang. Dialah katanya dia ceritakan dalam peperangan itu, dia serang orang kafir sampai ke saf orang perempuan. Maknanya dia serbu tentera orang kafir ni daripada saf depan sampai kepada Hindu bin Utbah. Mana habis dia tebah. Mana tak membojo lalu melintas patah semua. Sehingga siapa dekat dengan Hindu bin Utbah, dia kata, aku malu nak membunuh seorang perempuan dengan pedang Rasulullah SAW. Maknanya habis kucah kacir dah tentera Quraisy itu dengan serangan daripada orang Islam. Dalam peringkat awal tu dah ada seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tengok pada seorang lelaki yang begitu hebat. Ada disebut namanya dalam kitab sirah, tapi tidak sebut nama dalam kitab hadis. Seorang lelaki ni telah membunuh bilangan yang sangat ramai daripada pembawa bendera. Bapak Bani Abdul Dar dibunuh oleh lelaki tersebut. Lepas seorang-seorang pembawa bendera panji-panji Quraisy itu dibunuh oleh lelaki tersebut. Mana semua Bani Abdul Dar itu rasanya berpuluh-puluh orang atau tidak berbelah-belah orang dibunuh oleh seorang saja. Maka sahabat-sahabat Nabi kata, hari ini tak ada orang yang lebih hebat berperang daripada orang ni. Maka Nabi SAW bersabda, huwa min ahli nar. Inilah lelaki daripada ahli neraka. Mana yang membunuh sebegitu ramai tentera musyrikin itu, dia pada ahli neraka. Maka Abdullah bin Umar telah melihat dalam bahagian yang kedua peperangan Uhud, lelaki tersebut telah cedera dan dia telah membunuh diri. Dia bunuh diri kerana terlalu sakit. Dia telah membunuh diri pada bahagian kedua peperangan Uhud. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, masa itu dia kali pertama masuk peperangan. Kali pertama dia berperang pada umur 15 tahun.
Adapun pada umur 15 tahun dia pergi jumpa Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi wahai Rasulullah, kamu ni Rasulullah. Sesungguhnya orang tadi telah membunuh diri. Maka sahabat-sahabat Nabi sangat-sangat takut. Lepas pada peristiwa itu. Mana orang berjihad, itu kena jaga sangat-sangat hati dia. Qala walakin lamma khalafa ar-rumatu amran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tatkala mana menyalahilah pemanah-pemanah itu akan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana mereka menyalahi? Bimufaraqatihimul makan alladhi amarahum bil wuqufi fihi ila intiha'il harbi karrat alaihim khailul aduwi. Akan tetapi tatkala mana menyalahilah pasukan-pasukan pemanah. Pasukan pemanah duduk di atas jabal rumah. Jabal rumah masih ada sekarang walaupun tak berapa tinggi pun sekarang. Dia panggil apa dia orang, saya pernah sekali pergi ke umrah tu bawa orang saja meja askar. Dia kata memang paling strategik Jabal Rumah tu. Jabal Rumah tu posisi yang paling strategik, paling menguntungkan orang Islam. Dia kata dalam peperangan tu sebab dia nampak semua medan peperangan. Mana dia boleh nampak semua medan peperangan. Contoh Bukit Uhud tu terlindung, boleh jadi tempat belakang. Nabi membelakangi Bukit Uhud dengan para sahabat. Tapi pasukan Jabal Rumah tu dia tengok, dia memerhatikan daripada belah sana pula. Jadi orang daripada arah Mekah tu nak datang, mana seolahnya ada satu pasukan membelakangi Uhud, satu pasukan lagi duduk di atas Bukit Rumah. Maka kata saya tak ingat istilah dia guna, dia panggil poin apa tahu dalam ketenteraan, memang paling strategi. Tepat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabal Rumah tu. Walakin lamma khalafa ar-rumatu amran Nabi. Tatkala mana pemanah itu yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair, itu bukan dia yang menyalahinya, ada orang-orang dia yang menyalahi. Sehingga ramai turun, 80 orang tak silap turun. Bukan 80 orang, 80 orang kesemuanya, sebahagian besarnya turun. Hanya tinggal beberapa orang sahaja yang tetap di tempat mereka. Bimufaraqatihimul makana alladhi amarahum, yang mana Nabi perintahkan supaya mereka berada di tempat itu. Nabi kata tak kiralah sama ada kami menang ataupun kami kalah, kamu pemanah mesti berada di bukit ni. Ilan tiha'il harbi, sehinggalah selesai peperangan. Jadi sangkaan mereka peperangan sudah selesai. Kata Abdullah bin Jubair, jangan pergi. Nabi kata jangan bergerak. Jadi apabila tentera Quraisy sudah kucak-kacir dan mula berundur, maka pada ketika itu pemanah pun turun. Cuma saya ada terdengar satu percakapan daripada orang yang kita rasa dia tidak bermaksud dengan perkataan dia tu nak menghina para sahabat Nabi, tapi terkeluar. Mungkin kerana indifa' dia dalam bercakap, dia telah menyebut perkataan yang tak patut disebutkan pada rumah ni, pada pemanah-pemanah ni. Ada seorang penceramah, saya dengar sendiri dah benda tu pada bulan Ramadan, jadi saya sepaksa sebutlah kepada saudara-saudara ustaz-ustaz sekalian. Saya bukan nak sebut nama orang, nak sebut benda yang dia sebut saja. Nak sebut qaul wala min ghairi zikril qail. Dia kata rumah ini gila dunia. Jadi itu perkataan yang tidak layak disebut. Tidak layak disebut oleh kita yang tak tahu apa benda ni. Tidak layak kita mengeluarkan perkataan yang sebegitu rupa kepada sahabat Nabi. Kenapa? Beberapa perkara. Sebab katanya Imam Majlisi dan juga katanya Syekh Ahmad Badawi Asy-Syankiti dalam itu, orang yang sampai ke perang Uhud ni orang dipilih oleh Allah Ta'ala. Dalilnya dipilih, orang munafik tak sampai. Orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, mereka dipilih. Dan sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah bahawasanya orang ahli syuhada Uhud itu, ahli Uhud, bukan syuhada Uhud, ahli Uhud. Ahli Uhud itu lebih mulia, mengiringi darjat kemuliaan dengan ahli Badar. Mana sahabat Nabi ini yang paling mulianya ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian Khulafa' Ar-Rasyidin yang 4.
mengikut tertib khilafah. Kemudian 10 yang dijanjikan syurga. Kemudian ahlu darul khaizuran 40 orang. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad ahli Badar. Ataupun dengan setengah ulama kata 10 yang dijanjikan syurga, kemudian ahlu darul khaizuran, kemudian ahlu bayatul ridwan. Dan sebaik-baik ahlu bayatul ridwan itu ahli Badar. Sebaik-baik ahli bayatul ridwan itu orang-orang yang menyertai perang Badar. Dia mengiringi darjat mereka tu daripada kalangan ahli ridwan, di mana semua ahli ridwan tu orang-orang pergi perang Badar lah kau. Orang pergi perang Badar, pergi veteran-veteran perang Badar semua pergi bayatul ridwan. Dan juga orang ahli Uhud. Ahli Uhud tu maknanya termasuk kelebihan ni kata Imam Bajuri, termasuk pada orang tak mati syahid pada perang Uhud. Mana orang hak mati syahid, hak tak mati syahid pada perang Uhud semuanya ahlul fadli wan nabli, nubli. Mana orang-orang yang punya kelebihan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunkan mereka. Allah Taala telah ijtihad dalam surah Ali Imran, walaqad afallahu anhum. Demi sesungguhnya Allah telah mengampunkan mereka. Patut kita bolehkah kita sebut mereka tu dengan bahasa yang tidak patut? Mereka disebut dalam Quran yuridud dunya. Wa minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Mereka menghendaki dunia. Mereka menghendaki dunia, ada di kalangan mereka yang menghendaki akhirat. Jadi kita tasarruf pada ibarat Al-Quran Al-Karim, kita telah bercakap perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Quran kata mereka nak pada dunia. Mereka nak pada dunia. Mereka bukan gila. Kita tak boleh kata mereka tu gila. Jadi panjang sikit cerita macam ni sebab saya dengar sendiri lama duk benar dalam hati ni. Maka untuk membela ni sahabat-sahabat Nabi ahli Uhud dan juga Jabal rumah, kita kena bela mereka pada hari ni, pada hari Ahad yang mulia ni. Kita bela dah mereka tu orang-orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tu ahli Uhud, sekalipun mereka tak mati syahid, ada yang mati syahid, tetapi bukan semua mereka tu mati syahid, dan semua tu mereka tu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala telah mengampunkan mereka. Bila Allah Taala telah mengampunkan mereka, kita tak boleh mengukit dah kesalahan mereka. Kita tak boleh sebutlah minhum mayuridu. Kita baca Quran lah. Minhum mayuridud dunya, minhum mayuridul akhirah. Cuma perlu kita perincikan juga apa maksud kehendak dunia mereka ni. Sebaik-baik, saya setakat ni dah saya baca-baca, sebaik-baik ulama yang memperincikan tentang maksud kehendak dunia mereka ini ialah Al-Imam Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala di dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Baca dah kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir karangan Sayyidi ibn Athaillah As-Sakandari. Dia akan terangkan maksud minhum may yuridud dunya wa minhum may yuridul akhirah daripada kalangan ahli Uhud. Apakah dunia yang dikehendaki oleh ahli Uhud? Cuba kita bayangkan. Ada emas perak kat depan tu? Ada emas perak ke? Tak ada. Bukan emas perak ada depan tu. Yang adanya kuda. Yang adanya peralatan perang. Yang adanya ialah perkakah-perkakah peperangan. Ya mahal-mahal pun, kalau tu kuda dia memanglah harga dia mahal. Kudanya mahal, unta pun mahal. Pedang pun mahal. Itu memang ada harga. Tapi sahabat-sahabat Nabi, katanya Ibn Athaillah, mereka bukan mahu dunia kerana dunia seperti kita. Mereka mahu dunia untuk akhirat. Mereka mahu dunia untuk berjihad fisabilillah. Mereka kata kalau kita boleh pedang ni, kita boleh guna untuk jihad fisabilillah. Bahkan disebut oleh Sidi Ibn Athaillah dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, lepas turunnya ayat tu, lepas turunnya ayat minhum may yurid minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah tu, para sahabat berkata, kami tak tahu pun ada di kalangan kami ni ada yang nak dunia. Kami tak sangka pun, tak pernah menyangka ada di kalangan kami ni hak pergi perang Uhud ni nak kepada dunia. Tapi Allah Taala cerita ada. Maksudnya apa yang dimaksudkan? Maksudnya kehendak mereka nak mengambilkan tentera peralatan perang tu untuk digunakan untuk berjihad fisabilillah tu, itu niat yang dunia. Mana niat ke dunia dulu baru ke akhirat.
maka ditempelak oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan. Walaqad afallahu anhum. Innal ladina istazallahumus syaitan innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum. Walaqad afallahu anhum. Kita pegang baik-baik perkataan walaqad afallahu anhum. Demi sesungguhnya Allah telah memaafkan mereka itu. Allah Ta'ala telah memaafkan kesalahan mereka itu. Walaupun pengajaran besar berlaku, tapi kita tidak boleh mengatakan dengan bahasa-bahasa yang tidak munasabah kepada sahabat-sahabat Nabi. Maaflah panjang sikit. Ada soalan di Facebook Live. Tak apa, kita habis sikit. Okey. Qala wal taqa qala karrat alaihim khairul aduwi. Karrat tu jawab bagi lama. Maka tatkala menyalahi itulah, maka telah karrat. Mana karrat ini maknanya kembali. Dia ada farra, karra dalam bahasa Arab. Farra lari. Karra mari semula. Dalam syair apa dia ni, dalam muallaqah tu mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an kajalmu di sakhrin hatta husailu an ali. Dalam apa dia syair siapa dia tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lam siapa Amirus Syu'ara tu, tak ingat bukan Amirus Syu'ara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ingat. Dalam muallaqah tu lah, mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an kajalmu di sakhrin. Mikarrin mana tarik, kuda yang berlari tu dia tarik kaki dia. Mifarrin pergi tarik macam gitu kuda. Mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an kajalmu di sakhrin hatta husailu an ali. Karra yang mana balik semula, undur balik. Mana pasukan tentera itu datang balik. Sebab pasukan karrat alaihim khailul adu, pasukan berkuda daripada musuh. Bila pasukan berkuda daripada musuh berjaya menempuh pasukan apa dia ni, pasukan pemanah Nabi SAW, mana yang bercerai-berai tadi pun, askar tentera musyrikin yang sudah lari tadi, bila dia tengok pasukan berkuda berjaya menyerang tu, mereka kembali serang pula sekaligus. Maka tadinya orang Islam menang, akhirnya orang Islam itu terkepung di tengah-tengah. Cuba bayangkan situasi itu. Maknanya tentera kuda dia mari daripada bukit, dan tentera yang besar lebih pada ribu-ribu ni datang daripada Mekah, daripada arah Mekah. Maka ketika itulah jadi berkecamuk. Sayyidina masa ketika itulah Sa'ad ibn al-Jamuh dan juga Al-Yaman, ayah kepada Huzaifah ibn al-Yaman ni masuk perang. Dia sampai lewat. Dalam peperangan tu mereka berdua sampai lewat. Maka ayahnya Huzaifah dibunuh oleh dengan pedang tentera orang Islam sendiri. Kerana takut sangat tak tahu siapa, maka ada orang Islam menyerang orang Islam sendiri. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, peristiwa itu memberi bekas kepada Huzaifah. Huzaifah tengok ayah dia dibunuh oleh orang Islam tu pada peristiwa Perang Uhud, itu memberi kesan kepada beliau sampai dia mati. Sampai pada Huzaifah meninggal dunia. Iaitu 40 hari selepas Sayyidina Uthman meninggal dunia. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mana terkesanlah, kerana itulah selepas pada itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana perubahan sikap Sayyidina Huzaifah itu, Nabi dan juga dia telah Nabi telah melantik dia sebagai penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas peristiwa Perang Uhud. Baik. Qala fanhazamal muslimuna, maka tewaslah ataupun kalahlah orang Islam. Wastushhida minhum nayifun wa sab'un, dan mati syahidlah daripada kalangan mereka lebih daripada 70 orang. Mana mencapai bilangan yang dikandaki oleh matlamat yang dikandaki oleh Quraisy itu telah tercapai 70 orang. Minhum Sayyiduna Hamzatu, antara daripada 70 itu penghulu orang mati syahidnya Sayyidus Syuhada Sayyidina Hamzah Ibn Abdul Muttalib.
Diserang oleh Wahsy bin Harbin daripada pihak belakang. Diserang daripada belakang dengan lembing. Wa syujja wajhuhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah dilukakan oleh wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang melukakan Nabi ialah Ibnu Qami'ah. Maka Ibnu Qami'ah tu diserang balas oleh Ummu Atiyah pula. Ummu Atiyah. Apa dia ni, orang perempuan yang berperang, masuk perang juga pakai baju besi lawan dengan. Tapi juga cedera Ummu Atiyah ketika berlawan dengan Ibnu Qami'ah. Jadi semua detail-detail peperangan ni boleh baca dalam kitab Inaratud Duja, Syarah Maghazi Khairul Wara, karangan Al-Syekh Hasan Al-Mashat rahimahullah wa ta'ala. Wa kusirat rubaiyatu, dan telah patah gigi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Maulana Syekh Yusri, gigi rubaiyah tu gigi rimula, ada ataupun primula, saya tak tahu sebutnya. Sebutannya primula ke rimula tu kena tanya orang gigi lah. Gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam luka, maka Nabi sallallahu menadah darah baginda. Jadi pipinya berdarah sallallahu alaihi wasallam, dan gigi pun patah juga sallallahu alaihi wasallam. Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Thumma kanat ghazwatu Hamra'il Asad. Kemudian berlaku peperangan Hamra'ul Asad. Esoknya berlaku Hamra'ul Asad. Jadi supaya kita berlaku adil lah, jangan supaya kita beradab juga dengan para sahabat dan dengan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sayyidina Khalid bin Al-Walid pada masa ni masih belum Islam. Bila dia masuk Islam, dia digelarkan Khalid ibn Al-Walid Saifullah Al-Maslul, kan? Saifullah. Dan dia tidak mati syahid. Dia bercita-cita untuk mati syahid tapi tak mati syahid. Kata Sidi Abdul Fattah Abu Ghuddah Al-Khalidi radhiyallahu taala anhu ardah, apabila dia pergi ke India, seorang ulama India tanya dia, kenapa Abdul Fattah Syekh Sayyidina Khalid tak mati syahid? Padahal dia tu orang yang paling nak mati syahid, tapi Khalid ibn Walid tak mati syahid. Jawabnya seorang ulama India, dia annahu Saifullah. Sebab dia Saifullah. Wa Saifullahu la yanqasir. Pedang Allah tidak akan patah. Oleh kerana kalau dia mati syahid, maka pedang Allah akan patah. Mana kerana itulah dia tak akan mati syahid. Masuklah perang mana pun tak akan kalah. Kalaulah Saifullah Khalid ibn al-Walid itu tak akan kalah, tidak akan patah, maka bagaimana pula dengan Rasulullah? Rasulullah akan kalah kau. Maka kita tak boleh kata Rasulullah kalah pada Uhud. Cuba kita tengok dengan gambaran luar. Peperangan itu bermula dengan menang, tengahnya kalah. Esok tu menang. Esok tu Hamra'ul Asad. Kena berhenti sini. Tak boleh nak berhenti awal-awal lah. Kena berhenti sampai Hamra'ul Asad baru sambung cerita. Jadi esok tu bila balik, dan Nabi SAW Nabi balik ke Madinah, dapat khabar beritanya daripada mata-mata, daripada maklumat informan Nabi SAW, bahawa pasukan Abu Sufyan akan balik semula ke Madinah. Kenapa balik semula? Mereka menyesal. Dia kata, kita ni dah berjaya menewaskan 70 orang askarnya Nabi Muhammad. Kenapa kita tak serang Madinah terus? Maklumatnya tentera, orang munafik, orang musyrikin tu, dia dah menang tu. Dia rasa dia menang dah. Mereka balik ke Mekah, sampai tengah jalan berpatah balik. Berpatah balik untuk menyerang Madinah. Maka Nabi SAW, bila dapat maklumat tu, Nabi SAW mengisytiharkan kepada para sahabat. Kepada semua sahabat-sahabat yang hadir perang Uhud sahaja. Semua sahabat-sahabat yang perang Uhud sahaja minta keluar perang. Hari ni pula. Kharaja sabihatal yaumit tali. Nabi keluar pada pagi hari yang berikutnya. Jadi hari yang berikut tu sama ada hari Isnin atau hari Ahad ataupun hari Isnin. Sebab peperangan Uhud berlaku pada hari Sabtu. Maka Nabi SAW kata, hanya yang berperang hari semalam yang ikut peperangan pada hari ini.
peperangan Hamraul Asad. At-tali li yaumin Uhud yuridu Quraisyan fasami'u bi khurujihi. Maka mereka pun mendengarlah cerita bahawa Nabi Muhammad SAW telah keluar pula dengan pasukan tentera Uhud untuk mengejar mereka. Jadi orang laporkan pula, informannya sampai kepada Abu Sufyan. Pasukan mana mari ni? Pasukan semalam juga. Bukan pasukan lain. Jadi katanya, berbincanglah pasukan Abu Sufyan. Kita ni akan berperang dengan harimau-harimau yang luka. Kita akan bertempur dengan harimau-harimau ataupun singa-singa yang luka. Mereka tu memang nak mati dah tu. Mereka cari kita tu. Maknanya mereka tu keluar dengan tekad berani mati dah. Hak puak Uhud tu. Mereka keluar ke memang cagar nak mati dah. Maka kalau mereka dah cagar nak mati, mana kalau 700 orang keluar ataupun 620 orang keluar untuk berhadapan dengan 3,000 orang, mereka tak akan mati sebelum mereka membunuh sebilangan itu juga daripada pasukan kita. Mana tu pasti akan mati 600 orang lebih. Kita peperangan ni. Maka bila dibuat percaturan dan perkiraan dari tentera Quraisy, peperangan ni tak menguntungkan kita. Peperangan yang kedua ni, peperangan Hamraul Asad ni tidak akan menguntungkan kita. Bicar pula Abu Sufyan akan tak boleh buat. Kalau kita perang mati, kita mati bilangan lebih besar daripada semalam. Kita tujuannya nak 70 orang aja. Tapi tersilap percaturan mati 70. Mati tu mati 700 600 lebih. Bukan dia kena mari pula tak lepas. Maka dalam segi perkiraannya tidak menguntungkan peperangan itu, maka cabut lari lah. Kita berundur lah. Kita kurang-kurangnya kita dah menang dah katanya. Maka mereka pun kata mereka dah menang. Mereka sudah menang. Baik, fasami'u bi khurujihi, mereka telah mendengar dengan keluarnya Nabi, wa harabu, bahasa. Jadi bahasanya mereka lari. Itu bahasa sebenarnya. Bahasa yang tepatnya mereka lari. Walam yakun harbun, dan tidak berlaku juga harb. Wa fiha hurimatil khamru, dan pada tahun itulah, pada tahun ketiga diharamkan al-khamru, arak. Jadi secara tepatnya masa kenduri Siti Aisyah, sebelum Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lepas perang Badar, sebelum perang Uhud, kenduri ataupun saya tak ingatlah, berlaku perang tu, Sayyidina Ali sedang mempersiapkan untuk kenduri dia. Jadi ketika kenduri itu, dalam satu riwayat ada keluarga Sayyidina Ali dan keluarga Nabi yang minum arak dan telah memusnahkan harta-harta yang Sayyidina Ali sudah buat pun persiapan untuk perkahwinan dengan Siti Fatimah tu. Maknanya kerana tu antara peristiwa yang berlaku sebelum diturunkan pengharaman arak tu, dan banyaklah peristiwa-peristiwa yang berlaku, dan diharamkan arak itu secara beransur-ansur dan akhirnya diputuskan pengharamannya pada tahun yang ketiga selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan ya? Tadi ada orang tanya di Facebook, Ustaz. Ya. Bolehkah saya kata sahabat terlupa pesanan Rasulullah dan turun daripada bukit? Sahabat terlupa. Tak, mereka mentakwil kan. Bukan mentakwil. Sebab arahannya jangan kita menang kalau kita kalah. Mereka dia memang dia sebutlah inna mastazallahumus syaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad afallahu anhum. Istazalla, mereka digelincirkan oleh. Mana gelincir ni kita tahu dah slip. Maka slip ni, mana gelincir ni mereka tersilap lah sebenarnya. Tersilap percaturan mereka. Mereka mentakwil arahan Nabi SAW. Mana mereka kata, sangka mereka apabila
tentera bilangan tentera yang besar tu sudah berundur, maka peperangan sudah berakhir. Jadi mereka menyangka peperangan sudah berakhir pada masa itu. Sangkaan mereka peperangan sudah berakhir, maka mereka turun pada bukan semua turun. Jadi daripada sinilah kita tengok sahabat-sahabat Nabi ni yang kuat, yang disebut yang minhum man yuridud dunya wa minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah tu. Man yuridul akhirah tu orang yang berpegang dengan lafaz tu, tak mau turun. Walau apa pun berlaku, kita tak akan turun. Kerana ni mereka berpegang dengan lafaz arahan Nabi SAW. Mana daripada tentera rumah itu, sebahagian mereka disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana tidak layak disebut di dalam Al-Quran ni, mereka orang layak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kata, kita tak kata mereka lupa, sebab mereka diperingatkan oleh penghulu mereka ataupun ketua pasukan mereka telah memperingatkan mereka, iaitu Sayyidina Abdullah bin Jubair di atas bukit itu. Jadi mereka tahu arahan tu. Mereka diperingatkan dengan arahan tu oleh Abdullah bin Jubair, dan Abdullah bin Jubair tak turun, dan dia dirempuh, pasukan dia yang tinggal tu dirempuh oleh pasukan Khalid Ibn Walid. Cuma yang turun itu mentakwilkan ataupun memahami bahawasanya peperangan itu sudah berhenti ataupun sudah habis. Itulah alasan mereka kepada Sayyidina Abdullah bin Jubair. Jadi kalau kita tengok, sedikit sangat dah. Sedikit sangat saja kesilapan yang berlaku, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi pengajaran yang sangat besar. Maknanya jangan sekali-kali kita bermudah-mudah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berkompromi hari ini, maka orang akan berkompromi berkali lebih lagi daripada kita hari ini. Dan kalau kita ini bermudah-mudah dengan hukum Allah Taala, maka anak cucu kita akan berkompromi lebih banyak lagi. Kesannya akan lebih besar lagi daripada ini. Maka biarlah, katanya seorang guru kita, tanggungjawab kitanya ialah kita berpegang dengan agama Allah SWT dan perintah Allah dan perintah Rasul seperti sedaya upaya kita sedang mungkin, dan kita sampaikan perkara ni kepada generasi yang seterusnya. Sebab kalau kita kalau kita mula kata tak apa begini, bukan ini yang maksudnya. Maksud syariahnya tidak begini apa semua sekali. Kita hanya kita cuba memahami cara konteks dipanggil. Sebenarnya kita kadang-kadang kita kena tengok pada teks tu. Tu pertembungan di antara konteks dengan teks lah tu. Antara konteks. Mana cuba tengok tu, katanya mereka kata kepada Abdullah bin Jubair. Waktu melihat kepada konteks. Tengok konteks sekarang ni. Mereka musuh sudah lari. Mereka masih berpandu kepada arahan Nabi SAW. Jadi puncanya dua lah. Mereka tidak ikut amir Nabi SAW dan mereka tak ikut arahan awal. Mereka mula mentafsirkan arahan pemimpin teratas tu mengikut. Sedangkan orang ni orang dilantik oleh Nabi SAW. Man ata'a amiri faqad ata'u. Faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati penguasa aku ataupun orang dilantik oleh aku, maka dia telah taat kepada aku. Ini pun satu pentingnya juga. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala lah. Maka itulah yang berlaku antara konteks dengan teks. Di bahasa apa dia ni? Orang sekarang ni, wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Mana berpegangan nas ataupun nak ambil pada maqasid. Maqasid daripada nas. Ataupun tu suasana nas. Ataupun mulabasat nas. Kita nak memahami nas dengan mulabasat dia ke, ataupun nak berpegang dengan nas dulu. Tengok pada nas lah dulu. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan tanyalah soalan pelik-pelik. Yang payah-payah aku ni. Susah. Dilalatul mantuk atau mafhum, Ustaz? Ya. Dilalah mantuk atau mafhum? Dilalah mana? Kalau Nabi sebut tu mantuk. Mantuk dia kira mafhum dia, mafhum mukhalafah dia lagu lain tak? Ya, saya tak mampulah nak tatbikkan usul fiqh tu pada pemahaman sahabat hari tu. Tapi ya gitulah lebih kurangnya.
Begitulah maknanya saya. Semua mereka tu memang begitulah. Semuanya mengambil daripada Nabi SAW. Cuma menjadi pengajaran pada kita. Yang pasti mustahid itu ada dua. Ada yang musib, ada yang ghairu musib. Ini pendapat yang rajih. Orang yang beristihad dengan pandangan Nabi SAW. Kalau kita kata, mereka beristihad itu lebih munasabah lah. Sebab bila Allah Ta'ala templok mereka tu, Allah Ta'ala berhak templok sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita ni, kalau kita kata kita nak membangkitkan, dia ni mula buat kesalahan dengan Nabi SAW. Tak kena lah begitu. Dia sahabat Nabi radhiyallahu alaihim. Tak boleh. Kita, walaqad afallahu anhum. Mereka sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kata kunci yang paling besar. Mana semua mereka itu, ahli jabal rumah tu, sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di situlah kita berada bersama dengan mereka insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Apa lah? Pulau belah ni. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Allah barik fikum.